ICP-MS, korang dah faham berkenaan dengan ICP-OES. Okay. So ICP-OES is inductively coupled plasma optical emission spectroscopy. Okay. So kalau yang kali ini ICP-MS, inductively coupled plasma mass spectrometry. Okay, kalau korang faham dia punya konsep dia tu, korang bolehlah gunakan instrumen-instrumen ni untuk nak tentukan spesifik elements. Okay. So masih lagi dalam analysis of inorganic analyte. Okay, jadi untuk part 3 ni kita pergi kepada theory of ICP-MS sikit, instrumentation dan juga application of ICP-MS. Okay, so kalau ICP-OES tu dia berkaitan dengan emission of radiation daripada elements tu, kan, daripada plasma tu lah. Tapi untuk ICP-MS ni dia lain sikit. Dia menghasilkan plasma juga, tapi daripada plasma ni dia akan pergi kepada mass spectroscopy. Ini mass spec. Okay. Mass spectroscopy ni nanti korang akan jumpa juga dengan kromatografi, GCMS, gas chromatography mass spectrometry. Sebab mass spectrometry ni function dia untuk detect mass, different molecular weight lah. Okay. GCM sesuatu elements tu. Sebab kita tahu setiap daripada elements tu dia ada GCM yang berbeza. They have different mass. Okay. So daripada different mass tu dia akan boleh come out dengan structure. Structure ni kalau structure of that elements lah. Okay, so ini instrumen dia lebih kurang sama macam ICP-OES tadi tu. Okay, so kat sini ada sampel apa nama dia kat sini ni, auto sampler. Kalau tak kita akan secara manual lah, kita akan masuk dalam ni. Tapi bila ada auto sampler ni senang, kita letak je dekat situ, lepas tu dia akan aspirated, dia akan pump masuk dalam sistem ni. So dalam ni akan ada plasma. Lepas tu yang ni dia besar sikit sebab dia ada mass spectrometer dekat kawasan sini. So daripada mass spectrometer ni kena pergi kepada komputer lah. Komputer. So sekarang ni dah ada AI, kan, ada software yang the latest tertentu, ada library tu maksudnya dalam software tu ada dia punya elemen-elemen tertentu. Jadi sekarang ni kan dah makin senang lah. Tapi korang punya kerja, apa yang korang perlu faham ialah korang perlu faham yang part sini ni, part macam mana nak macam mana nak analyze, macam mana nak prepare sampel ni setakat sini ni. Yang dalam ni dia akan buat secara automatik je. Tapi sebab kalau dekat sini ni salah, masa korang nak ambil sampel tu salah, sample preparation tu salah lah bacaan dekat sini. Okay. Kalau korang tak hilangkan dia punya gangguan interference, so kat sini, bacaan dekat sini tu akan jadi error. Dalam ni dia akan buat sendiri je secara automatik. Okay. Ni mass spectrum. Okay, kita panggil dia mass spectrum. Datang daripada mass spectrometry. Bila sebut metri belakang ni dia adalah instrumen. Kalau spektrum, ni spektrum. Kalau spektra banyaklah. Kalau spektroskopi itu teknik. Spektroskopi teknik. So ini nama dia mass spectrum. Okay, so dalam mass spectrum ni dia berbeza dengan spektrum AES tadi. Atomic emission spectrum tadi lain. Sebab mass ni dia akan ada so ini dia bahagian kepada different mass. So mass dekat sini macam lithium. Lithium mass yang lebih besar daripada sodium, Na. Okay. So dia adalah dekat sini dia punya mass tertentu dia. Mass per ion tau. So ada Ti,
ada silver Ag+. So ini dalam bentuk ion, chromium, Mn, Fe. Ni semua adalah elemen-elemen tak organik. Kalau tengok sini ada karbon kan, ada karbon. Karbon ni bukannya datang daripada bahan organik. Karbon lah. Mungkin dia datang daripada CO2. Macam ni oksigen. Oksigen boleh datang daripada macam-macam benda. H2O lah, daripada CO2 kan, daripada oxide yang digabungkan dengan elemen ni macam-macam. Okay. So faham lah inorganic elements tu, inilah satu ni inorganic element. Okay. So apa dia punya teori dia tu? So ICP-MS ni is a technique to determine elements, ada banyak S kan, using mass spectrometry. Mass spectrometry tu instrument lah, from ions generated by ICP. So ICP tu, instrumen ICP tu dia akan mengeneratekan ions. Ions tu akan pergi kepada mass spectrometry. So mass spectroscopy is a measurement of the mass of individual atoms. Yang ni lah, mass of individual atom ni. Ni individual atoms ni. Okay, elemen yang ada ni. Okay, so dalam instrumentation untuk ICP-MS ni ada sample introduction system, ionization source, RF2 radio frequency generator, ion extraction system, ion focusing system. Lepas tu dia ada mass filter. Ni different sikit dengan bentuk ICP-OES tu. Lepas tu ion detection system, control and software. Ni dia punya schematic diagram of the ICP-MS lah. Okay, sample tu berada kat sini. Sampel tu dimasukkan dalam spray chamber, torch, ICP. So ni almost the same dengan ICP-OES. Tapi bila sampai dekat kawasan sini ni, kawasan ions lens, mass filter, electron multiplier ni, ini dia berbeza sikit dengan AES. So untuk kali ini dia akan differentiate, dia akan separatekan dia punya atom-atom tu berdasarkan dia punya different mass. Okay. Lepas tu daripada mass tu dia akan pada masa tu dia detect lah. Detect, lepas tu dia ada komputer, ada software tertentu. Okay. So ini kalau kita tengok kat dalam instrumen tu lah. Okay. ICP masuk dekat sini sample cone. Lepas tu dia akan masuk dekat dalam dia punya apa nama tu, mass, panggil apa? Mass filter. Okay. First kita tengok dia punya ion source and extraction system dekat kawasan sini ni. Okay, almost the same dengan ICP-OES tadi tu. Okay, ada plasma environment, suhu pada suhu yang tinggi, okay, ada radio frekuensi. Okay. Lepas tu interface, dia ada interface ni, dia duduk between the plasma tu dengan mass filter. Okay. Bila dia dah jadi plasma, plasma tu dia akan masuk kepada mass filter, dia ada interface dulu. So interface dia, fungsi dia untuk apa nama tu, supaya mass tu akan masuk dalam mass filter tu. So the ions from the ICP travel through the sampler cone and then the skimmer cone due to difference pressure. Okay, faham tak? Saya nak tengok dia punya apa reaction sikit. Kalau tak faham, tunjukkan yang ni. Kalau faham, tunjukkan yang ni. Oh, so ramai tak faham lah. Okay, dia macam ni ya. Okay. So, sekarang ni ICP-MS ni berbeza dengan ICP-OES. Okay. So, kalau OES, dia menghasilkan apa nama tu, atom-atom yang ada kat dalam plasma ni, dia akan emit dia punya radiation. Okay. So, setiap daripada atoms tu ada dia punya energi tertentu. Ada dia punya wavelength dia tertentu.
untuk didetect. Tapi MS ni lain. MS ni, mass spectrum ni bila dia dah jadi ions tu dia akan pergi kepada mass filter dekat sini. Dan mass filter ni akan akan separatekan dia punya atoms tu based on different mass, different GSM. Sebab setiap daripada atom ni dia ada GSM dia tertentu. Okay, Na different dengan Mg different dengan Al, dia ada different mass tertentu. Okay, so ni extraction system. So kalau nak dibandingkan dengan SCP-OES tadi, SCP-MS ni yang part ni lebih kurang sama. Tapi bila nak masuk kepada dia punya part yang kedua ni, so dia ada dia punya interface dia tu. Okay. Okay, so ini kalau yang ni dia punya plasma. Okay, dia dekat sini. Kalau yang ni sampler. Okay, so ni sampler tu dekat kawasan, kita masih lagi kat kawasan sini. Kawasan sampler ni, sampel. So sampel tu masuk, okay. Lepas tu ada argon atoms are removed by the vacuum. Okay. Okay, kejap. Okay, saya terus pergi kepada sini lah. Yang lain tadi tu lebih kurang sama je macam SCP-OES. Okay. So dekat bila dah keluarkan dia punya bila dah menghasilkan plasma ni, okay, ions tu dia akan di-extract by the interface and then dia akan bawa kepada multiplier. Okay, kalau korang tengok dekat sini ni between plasma yang dekat sini dengan mass filter. Okay, so dekat sini ada dia punya ion length lah. Kalau tengok dia punya apa yang berlaku ni kat sini ni. Okay, ada skema. Okay, so ion-ion ni dia akan masuk kepada cylinder lens. Lepas tu ions ni akan masuk kepada dia punya aperture, bukaan untuk dia akan masuk kepada mass filter. Okay, akan masuk sikit-sikit. Dia akan menghasilkan banyak-banyak ions lah, tapi ions tu akan diseparatekan sikit-sikit lah, dia akan masuk kepada mass filter. Okay, so mass filter ni lah yang penting dalam mass spectrometry ni. So dalam mass filter ni dia akan separatekan antara satu ion dengan ion yang lain. So dia menggunakan electromagnetic radiation ataupun electromagnetic fields yang ada kat dalam, dipanggil quadruple ropes ni, untuk allow dia punya mass tu diseparatekan. Okay, bentuk dia macam ni. Bentuk dia macam ni dan dekat tengah-tengah tu akan ada dia punya ions tu. Okay, jadi inilah dia punya contoh dia tu. Bila masuk ion-ion yang ada dekat sini ni, so nanti dia akan quadruple ni ataupun mass filter ni dia akan separatekan dia punya ion-ions yang ada kat sini. Okay, lepas tu ions yang ni, okay, first mass spectrum ni kita boleh tentukan secara kualitatif. Kualitatif berdasarkan dia punya massnya. Satu lagi kita boleh tentukan secara kuantitatif. Berapa amount that element yang ada kat dalam sampel. So yang quantitative part tu dia menggunakan dynode detector. Okay, so fungsi dynode detector ni untuk nak determine the number of that atoms. Okay, the number of ions
yang ada kat dalam quadrupole tadi itulah. Dan finally, akhir sekali, dia menghasilkan mass spectrum. Okay, menghasilkan mass spectrum. Contohlah, ni contoh mass spectrum. Kalau copper, nampak tak ada dua copper dekat sini ni. Ada dua copper. Ini ada 3 PB. Apa dia sebenarnya copper nombor 3, copper nombor 5 ni? Siapa tahu? Apa dia PB 207, 206, 208 ni? Siapa tahu kat sini? Cuba bagi jawapan dekat sini. Dekat chat tu. Kenapa ada copper nombor 3, copper nombor 5? Lepas tu dia punya betul ke atomic number? Bukan atomic number dia satu saja. Isotop. Pandai korang. Ni Aisyah nak Nurul nama isotop. Isotop tu apa dia? Isotop ni? Isotop tu apa dia sebenarnya? Saya tadi tak ada jawab pula. Betul dah tu isotop. Ni korang dah belajar dulu ni. Okay. Dalam satu macam apa, dalam satu sampel tu, okay, atom tu dia ada beberapa isotop. Yang 63, 65 tu dia nombor isotop lah tu. Copper ni ada 2 isotop. Kalau PB ada 3 isotop. Okay. Tapi kita sebenarnya kita ambil total tau. Total isotop. Dalam mass spectrum ni kita akan ambil total. Kita tak differentiate between isotop. Unless kalau kita nak isotop tertentu sahaja. Kita nak ambil yang isotop apa nama tu? Isotop yang radioaktif sahaja contohnya. Kita nak gunakan 65 copper saja. Barulah kita keluarkan dia punya abundance dia tu. Okay. Tapi kalau kita nak ambil secara overall, kita tak determine dia punya isotop dia tu. Jadi mass spectrum ni sampai tahap isotop pun boleh determine different isotop tu. Sebab different isotop ni menghasilkan mass yang berbeza. Satu mass 63, satu lagi mass dia 65 pada intensity berbeza. Okay. Tapi kalau kita kata ada berapa banyak copper dalam sampel, kita ambil dua-dua ni. Kita ambil dua-dua isotop ni. Okay. So ini the good thing about mass spectrum ni, sampai tahap isotop pun boleh ditentukan. Okay. Lepas tu, jadi inilah fungsi dia, okay. Inilah fungsi-fungsi dia kalau korang tengok kan daripada instrumen ni kan. Instrumen ni sampel dah bentuk solution, dia masuk dekat sini dia jadi plasma. Plasma tu dia ada ion lah, ion yang ada kat sini. Ion tu pun diseparatekan menggunakan quadrupole mass filter. Mass filter ni pula ditambahkan pula dengan dynamic detector untuk nak tentukan dia punya how much apa nama tu elemen-elemen yang ada. Sebab last kali kita nak dapatkan spektrum macam ni. Itu dia punya function dia tu. Okay. Kalau tengok contoh kan, okay. Ini mass to charge ratio. Zinc ni dia ada banyak lah. Dia ada different mass dengan charge. Okay, bukan mass sahaja tau. Mass dengan charge. Zinc ada banyak. Lepas tu dia punya intensity kat sini. Itu yang dynamic detector tu dia tentukan intensity. Okay. Yang quadrupole tadi tu, yang mass filter tu dia akan separatekan dia punya mass dia tu. Dia akan separatekan based on different mass yang kat sini. Ni contoh apa nama tu, mass spectrum. Ini pun ada mass spectrum. Okay. Ini pun another example mass spectrum. Sampai ke diberikan dia punya isotop tertentu. Okay, very specific. Sometimes dia tak bagi spektrum. Sometimes dia terus bagi data. Okay, dia bergantung kepada instrumen tu lah. Sometimes dia bagi terus value, concentration. Sebab mungkin dia dah ada internal calibration curve. Tahu-tahu dia dapat maklumat dia ada 2.6 ppb. Macam tu. Kan kita tahu instrumen, kita nak tahu dia data saja. Okay. Jadi faham lah. So itu
korang boleh come out dengan perbezaan lah antara ICP OES dengan ICP MS. Tapi dia punya datanya almost the same je. Data dia kita nak tentukan secara kualitatif. Kita nak tentukan secara kualitatif apa elemen yang ada kat dalam sampel tu. Itu kualitatif. Another one kita nak tentukan secara kuantitatif. How much is that atoms, how much is that elements yang ada kat dalam sampel tu. So dua benda lah. Okay. So dalam ICP-MS ataupun ICP-OES ni adakah mak dengan dalam bentuk spektrum? Ada sekadar dalam bentuk concentration, value. Tahu-tahu ni dapat value. Okay. Okay, so what is the application of ICP-MS? Apa nama tu untuk environmental, clinical sample, blood, urine, samalah macam ICP OES tadi tu. Okay, almost the same. Ini perbezaan antara ICP-MS dengan ICP OES. So masing-masing ada dia punya advantages dengan disadvantages dia. Okay, first kali kita tengok ICP-MS ni boleh digunakan untuk detect most metals dan non-metals ataupun most metals and some non-metals. So ni ICP-MS lagi bagus lah. Okay, most metals tu is apa nama tu, metals tu kalau tengok dalam periodic table tu adalah punya metals itu. Okay, non-metal tu macam carbon, oksigen, nitrogen, itu non-metals. Okay, dia elements lah tapi non-metals. Detection limit ICP-MS ni lagi rendah, dia PPT, up to PPT. Tapi kalau ICP-OES tu dia antara PPB dan juga PPM. Kalau ikutkan ICP-MS ni lagi mahal lah berbanding dengan ICP-OES. Okay, in term dia punya advantages, ICP-MS ni dia lagi rapid, sensitive, multi-element, wide dynamic range, good in control of interference. Kalau ICP-OES ni is rapid, multi-element IC lah. Okay. Disadvantage dia, ICP-MS ni limited total dissolved solid tolerance. Maksud dia tu. So, macam ni ya, tu disadvantage ni. Okay. Maksud dissolved solid tolerance tu macam ni, dalam sampel air dia sebenarnya dalam sampel walaupun kita nampak dia transparent tapi sebenarnya dia ada beberapa solid yang dissolve. Okay, solid yang partikel yang sangat halus tapi dia consider sebagai solid dalam air tu. Okay, so kita sampai kita boleh tentukan menggunakan total dissolved solid nama dia, TDS, total dissolved solid. So masih ada walaupun dalam bentuk air. Jadi ICP-MS ni kalau sampel air tu dia ada solid, total dissolved solid yang banyak, dia akan memberikan interference kepada ICP-MS ni. Sebab nanti bila dia nak separatekan dia punya mass tu, dia akan terganggu dengan solid-solid yang ada. Okay, faham tak? So dalam sampel air ada TDS. Sebab tu salah satu, nanti saya akan ceritakan dalam sampel preparation ni, untuk ICP-MS ni dia perlu di filter. Okay, difilterkan menggunakan filter yang sangat apa nama tu, dia punya pore dia sangat halus. Okay, kalau ICP-OES pula dia disadvantage dia complex interference and relatively poorer sensitivity. So dia punya sensitivity tu tak sangat lah as compared to ICP-MS. Sebab tu dia hanya boleh make PBB dan juga PPM sahaja. Okay, itu perbezaan antara ICP-MS dan ICP-MS. So ini kalau comparison lah in term of detection limit. Okay, ada flame AS tu, kalau contoh ni kita ambil arsenik 150 ppb, tinggi lah. Tapi kalau ICP-MS tu boleh mencecah 0.006 ppb, sangat rendah. Okay, and so on lah. So ini perbezaan antara atomic absorption, ada light dekat sini, ada flame, ada monochromator detector. Okay, kalau atomic emission dia tak ada light, dia ada flame, monochromator terus kepada detector. Kalau mass spectrometry different pula, ada plasma, dia tak ada monochromator ataupun detector, dia ada detector lah.
tapi dia ada dekat tengah dia tu ada mass spectrometer. Mass spectrometer fungsi dia untuk nak separatekan dia punya mass dan finally akan detect menggunakan detector. Itu different dari tiga-tiga ni lah. So in summary, inilah kalau korang dah belajar berkenaan dengan atomic absorption, ada flame AAS ataupun graphite furnace AAS, ada cold vapor ataupun hybrid generation atomic absorption. Okay, so yang kat sini atomic absorption, yang sini pula ICP OES. Okay, so ada already view macam-macam lah. So kat sini ada plasma. Detektor plasma ni akan didetect menggunakan detektor dekat sini. Okay, lepas tu ICP MS pula, plasma yang ada dekat sini akan menghasilkan ion-ion. Ion-ion yang ada kat dalam plasma ni akan diseparatekan menggunakan mass spectrometer dan akan didetect dan akan menghasilkan mass spectrum lah. Ini perbezaan. Okay. Okay, alright. So kita pergi kepada revision sikit. Saya minta untuk masing-masing boleh jawab soalan lah dalam chat box tu. Okay. Okay, are you ready? Minum air sekejap. Okay, first kali. These are differences between AS and AS. Except, kecuali apa dia? Korang tengok satu-satu ha. In AS, analyte absorb radiation. Okay, Syairah nanti saya jawab ha. Kita pergi kepada revision ni dulu. Dalam AS, analyte absorb radiation. Betul ke tak? AS, analyte emit radiation. AS for multi-element. Betul ke tak? AS do not need source of light. Apa jawapan dia? Nombor satu ni. Okay, cepat. A, B, C ataupun D. Sementara saya perlu menunggu jawapan ni, saya jawab dulu apa yang Syahirah tanya. Kalau apa maksudnya kalau kita nak tentukan banyak elemen, kita guna OES, Optical Emission Spectroscopy. Okay, sebab OES ni dia boleh tentukan multi elemen. Setiap daripada atom-atom yang ada kat dalam sampel tu akan emit radiation. Tu kalau OES, Optical Emission Spectroscopy. Dia ada beradik je dengan AES, Atomic Emission Spectroscopy. Itu jawapan dia, Syairah. Okay, kita balik kepada ni, soalan ni. Okay, so okay, majority jawab C. Betul lah. So ini salah lah. AS for multi element. No. AS is not for multi element lah. AS for single element. Yang nanti semua betul lah. AS dia absorb, analyte absorb radiation. Betul. AS analyte emit radiation. AS do not need source of light. Okay. Okay, kita pergi pada soalan nombor 2. What is the function of the fire in the ICP? So dalam ICP ni pun ada fire juga. Ada api dia tu. Untuk apa sebenarnya? First, sama ada to detect the intensity, betul ke? To measure the analyte, or C to produce the plasma, or D to produce spectrum. Apa jawapan dia? Yang fire yang dekat plasma tu, dia ada fire yang warna merah, warna biru. Suhu yang sangat tinggi tu. Guna dia untuk apa sebenarnya? Cepat, apa jawapan dia? Okay. Dia apa? To detect the intensity itu detector. To measure the analyte itu software ataupun detector. So jawapannya C lah. To produce the plasma. Okay. To produce spectrum tu software lah. Jadi setiap daripada instrumentation, stage yang ada dalam instrumentation tu ada fungsi-fungsi dia tertentu.
Jadi fire yang ada kat dalam plasma, dalam ICP tu, electric coupled plasma tu guna dia untuk produce the plasma. Okay. Nombor 3, these statements are correct for ICP OES instrument except yang A, plasma will ionize the atom. Betul tak? Plasma will ionize the atom. Okay. Betul lah. Nebulizer will convert a liquid into an aerosol. Betul tak? Okay, nebulizer will convert a liquid into an aerosol. Betul tak? Okay. Quadrupole is used to separate the elements. Plasma torch is a series of quartz tubes. Okay, plasma will ionize the atom. Nebulizer will convert, is used to separate, quadrupole is used to separate the elements. Okay, kalau ikut statement ni, nombor 3, okay, apa jawapan dia? Sudah tengok dulu. Kalau ikutkan soalan nombor 3 ni, semua jawapan tu betul. Statement tu betul. Okay. Tapi apa yang salah? Except. Saya nak tengok apa. Jawapan dia apa? C ke? So question ni kata C. Okay. Yang ni jawab apa? C. Fifi kata C. Kenapa C? Kenapa C? Fifi, kenapa C? Kenapa jawapan dia C? Kenapa quadrupole is used to separate the elements tu? Jawapannya salah. To separate ions. Okay. Ke sini apa? Sepatutnya RFG. RFG apa dia? Radio frekuensi ke? Yes, exactly. Betul Hana. Thank you. So ini kita fokus kepada ICP OES. So bila ICP OES, dia tak ada quadrupole. Bila ICP OES ni dia ada optical emission spectroscopy. So korang faham lah kan? Faham lah berkenaan dengan perbezaan antara ICP-MS dan juga ICP-OES tu. ICP-MS dia ada quadrupole tu. Sebab function dia untuk nak diseparatekan dia punya atom tu. Itu untuk ICP-MS, bukan ICP-OES. Okay. Nombor 4. In ICP, at which stage will the ions be sent into quadrupole? Stage kat mana tu? Stage sampling ke? Stage detector ke? Ion beam focusing ke? Ataupun extraction? Yang satu tu. Sampling tu dekat mula-mula. Kan lah maksudnya kan. Kalau detector tu dia dah detect. Kat ujung tu detect. Kalau ion beam focusing tu dekat mana? Sekejap. Dia dekat sini. Kalau detector tu dekat sini. Dekat belakang ni detector. Dia dekat kawasan sini. Untuk pergi kepada quadrupole tu, dia perlukan ion beam focusing. Sampling tak lagi, detector dekat sini. Dan dia punya extraction. Sekejap. Extraction dekat ion beam. Sekejap. Saya pun dah. Okay. Dia sebenarnya jawapan dia C tau. Sebenarnya. Dia dekat sini, ion focusing system. Dia bukan ion extraction system. Dia jawapan yang dekat tu. Yes. Jawapan yang last kali tu dia akan confuse sikit. Sama ada dekat dalam extraction ataupun
dia sebenarnya ion beam focusing. Nanti korang tengok balik. Okay, antara dua ni, C ataupun D, yang dihantar kepada quadrupole tu. Okay. Okay, kita pergi kepada nombor 5. What are the benefits of using SPMS as compared to flame AAS? Okay, so nombor 5 apa jawapan dia? Adakah dia melatih elemen, rapid, less radiation dan juga low cost? Yang mana satu? AB saja ke ataupun ABC? AB dan C. Yang mana satu? Mana sampai F? A, B, C, D, E, F. Ini ICPMS compared to LAMP AS. First, of course lah dia untuk multi element. Memang betul lah as compared to AS. Rapid, kalau ikutkan tadi, salah satu benefit of ICPMS ni, dia cepat. Kalau nak compare dengan FAS, rapid. Less radiation, betul, correct. Sebab dia tak menghasilkan any radiation ataupun dia tak dia tak perlukan radiation source macam FAS. Okay. Jadi kalau ikutkan jawapan dia ABC lah. So low cost tu benefit ke tak? Okay. Untuk pengetahuan korang, ICPMS ni mahal. Higher cost as compared to FAS. So low cost tu is not the benefit lah of the ICPMS. Okay. Yang benefit tu kat atas je. A, B, C, jawapan dia F. Okay, nombor 6. Which statement is wrong? AS is based on the absorption of radiation by the analyte. Sama juga lah macam tadi tu. Jadi ini betul lah. Okay. AES is based on the emission of energy by the analyte. Emission of energy. Betul juga ni. Sama je jawapan dia. Okay, ICP AES is based on the emission of energy by the analyte. And last sekali, ICP-MS is based on the absorption of radiation by the analyte. Ini D lah jawapan dia. So, statement wrong yang ni, bawah ni. Okay. Okay, alright. So, kita habis part ICP, MS dan juga ICP OES. Thank you very much.